Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara KL City menentang Langkawi City, yang mana KL City berjaya menang 8-0 ke atas pasukan Langkawi City. Itu adalah jumlah yang sangat besar, tetapi apa pun kita kena ingat, jurang perbezaan antara kedua-dua tim adalah sangat berbeza. Satu tim bermain di Liga Super, satu tim di Liga M3. Jadi dari segi fitness dan juga kecergasan pun kita dah boleh nampak yang KL City lebih fit daripada pemain-pemain pasukan Langkawi City pada perlawanan semalam. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan dengan pasukan KL. Apakah kelebihan dan juga kekuatan pasukan KL pada perlawanan semalam? Yang pertama, apa yang boleh saya katakan tentang pasukan KL, mereka bermain dengan sangat cemerlang di bahagian winger, yang mana di bahagian kanan mereka ada J. Pertiban, di bahagian kiri mereka Hadin Azman, yang mana kedua-dua player ni sangat-sangat hidup pada perlawanan semalam. J. Pertiban di bahagian kanan menunjukkan satu performan yang menarik dengan larian-larian dan juga pandai untuk penetrate bahagian fullback belah kiri pasukan Langkawi. Begitu juga dengan Hadin di bahagian kiri. Tetapi yang paling menarik minat saya adalah J. Pertiban lah, yang mana peranan beliau sebagai wing kanan semalam menunjukkan satu performan yang cemerlang. Beliau banyak kali melakukan dribbling dan juga larian yang untuk menembusi bahagian pertahanan kiri pasukan Langkawi, dan beliau banyak melakukan hantaran ke dalam kotak penalti dengan hantaran-hantaran rendah, dan dengan hasilnya beliau berjaya untuk menjaringkan satu gol, dan beliau juga berjaya untuk assist kepada Fakrul Aiman pada perlawanan semalam. Jadi yang pertama, KL City punya winger iaitu Pertiban di bahagian kanan dan juga Hadin di bahagian kiri pada perlawanan semalam memang sangat-sangat hidup. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan tentang pasukan KL City adalah mengenai fullback mereka, iaitu di bahagian kanan Anwar Ibrahim, di bahagian kiri Nabil Hakim, yang mana kedua-dua fullback pasukan KL City pada perlawanan semalam memang sangat ofensif, yang mana Anwar Ibrahim sering kali terlibat dengan melakukan overlapping dan memberikan supporting play kepada J. Pertiban di bahagian kanan. Begitu juga dengan Nabil Hakim yang sering membantu Hadin di bahagian kiri dengan buat overlapping, serta kadang-kadang beliau juga terlibat dengan membuat underlapping. Jadi kedua-dua bahagian fullback pasukan KL City semalam, Nabil dan juga Anwar Ibrahim ketika first half menunjukkan satu performan yang menarik dengan bermain secara ofensif dan memberi supporting play kepada J. Pertiban dan juga Hadin dengan membuat overlapping serta underlapping, dan kadang-kadang mereka berdua juga masuk ke bahagian tengah untuk memberi support play kepada bahagian tengah yang diketuai oleh Kenny Parash dan juga Zafri Yahya pada perlawanan semalam. Jadi fullback pasukan KL City pun hidup pada perlawanan semalam, menjadikan game lagi menarik lah, sebab Nabil dan juga Anwar ni sering naik atas, kadang-kadang mereka compact ke tengah untuk membantu Zafri dan juga Kenny Parash. Jadi benda tu juga menyebabkan KL City punya bahagian serangan di bahagian winger memang sangat-sangat hidup semalam. Memang hidup lah, kanan kiri hidup disebabkan ada supporting ataupun ada bantuan daripada fullback pemain KL iaitu Nabil dan juga Anwar Ibrahim. Itu yang kedua yang boleh saya puji tentang KL City. Yang ketiga, apa yang boleh saya puji tentang pasukan KL City adalah tentang peranan Kenny Parash sebagai single pivot pada perlawanan semalam, yang mana Kenny Parash kembali kepada bahagian tengah dan beliau berjaya menjalankan tugas tersebut dengan sangat-sangat bagus. Yang mana semalam apabila bola berada di bahagian tengah, Kenny Parash akan terus melakukan pressing. Daripada segi defensive ataupun dari segi bertahan, memang Kenny Parash sangat-sangat cemerlang, dan kadang-kadang beliau juga involve ataupun terlibat dengan build up di bahagian tengah yang menggerakkan bola kepada Zafri Yahya, open kepada wide area dan sebagainya. Jadi Kenny Parash bermain sebagai midfield baguslah pada perlawanan semalam dengan bertahan dan juga menyerang. Jadi dia menyebabkan kestabilan di bahagian tengah pasukan KS semalam dengan kembalinya Kenny kepada posisi asal beliau, yang mana sebelum ni dia sering bermain centre back, tetapi kali ni dia bermain sebagai midfield balik. Tu yang ketiga. Yang keempat yang boleh saya katakan tentang pasukan KL City adalah peranan Zafri Yahya sebagai attacking midfielder. Boleh saya katakan Zafri Yahya ni antara player yang versatile dalam pasukan KL, yang mana bahagian tengah untuk attacking midfield dia boleh main,
winger dia boleh main, letaklah kat mana-mana pun dia boleh bermain dengan cemerlang. Dan semalam hasilnya bahagian tengah hidup menghubungkan antara bahagian tengah dan juga bahagian winger adalah Zafri Yahya, dan Zafri Yahya juga menjaringkan satu gol yang cantik daripada luar kotak penalti, satu flashing yang lawa dan memang boleh katakan curveball yang lawa, menunjukkan yang Zafri Yahya ni adalah pemain yang versatile, bukan sahaja boleh menjaringkan gol, bukan sahaja boleh menjadi winger, bahkan boleh menjadi attacking midfielder, dia boleh buat semua kerja dalam satu masa. Jadi apa lagi yang kurang kepada Zafri Yahya ini untuk dipanggil bagi menyertai skuad kebangsaan? Itu yang menjadi tanda tanya. Apa lagi yang perlu dilakukan oleh Zafri untuk melayakkan beliau bermain dengan skuad kebangsaan Malaysia? Sebab di KL City beliau dah buktikan semuanya. Winger boleh main, attacking midfielder boleh main, gol dia boleh buat, assist dia boleh buat, semua dia boleh buat. Jadi apa lagi yang kurang kepada Zafri Yahya untuk dipanggil bagi skuad kebangsaan Malaysia? Jadi itu yang keempat yang boleh saya puji tentang pasukan KL City. Yang kelima, apa yang saya suka tentang KL City ni adalah perubahan di second half, yang mana Boyan Hodak memasukkan Paulo Josu dan juga memasukkan Kevin Mbemba di bahagian hadapan dan juga bahagian tengah, yang mana pada perlawanan semalam dengan kemasukan Mbemba, sebenarnya gerakan di bahagian hadapan lebih fluid, lebih smooth, lebih banyak gerakan-gerakan yang menarik. Tetapi saya tak tahulah, mungkin Kevin Mbemba punya rezeki, dia nak menjaringkan gol lebih daripada satu tu susah. Tetapi akhirnya beliau berjaya untuk menjaringkan gol selepas 3 kali percubaan yang dilakukan. Jadi boleh saya katakan peranan Kevin ni, sebenarnya Kevin adalah striker yang bagus, yang mana beliau boleh lari, beliau pandai untuk berada dalam kedudukan yang tepat untuk menerima bola. Dari segi finishing pun dia bagus. Tetapi semalam lepas 3 percubaan barulah dia boleh skor untuk selepas percubaan yang keempat. Mungkin beliau masih lagi belum ada rezeki untuk menjaringkan gol yang banyak untuk KL City. Tetapi dari segi chemistry, dari segi adapt dengan gameplay pasukan KL, saya nampak Kevin dah improve. Beliau dah pandai untuk connect ataupun drop ke bawah sekiranya tak dapat bola, dan beliau pandai untuk berada di atas sekiranya pemain-pemain ingin memain long ball dan sebagainya. Jadi boleh saya katakan Kevin dah mula serasi lah dengan taktikal yang diterapkan oleh Boyan Hodak. Kemungkinan Kevin akan lebih improve dalam saingan Liga Super bulan 4 nanti kan. Jadi saya rasa benda tu memang akan nampak lah untuk pasukan KL City. Okey, kita masuk kepada ulasan untuk Langkawi. Untuk Langkawi semalam boleh saya katakan mereka bermain bertahan agak bagus, tetapi mereka kadang-kadang mereka tak praising, yang mana mereka membiarkan pemain KL City untuk dominate di bahagian kanan, dan mereka membiarkan pemain-pemain KL City untuk berada dalam kedudukan yang kosong tanpa dimarking. Jadi apabila pemain KL City tak dimarking, maka dengan mudahlah pemain KL City buat hantaran, pop score. Jadi mereka perlu lebih sedar, perlu lebih perbaiki dari segi man marking. Mereka perlu memastikan yang mereka ada pemain yang dijaga dan tidak memberikan ruang kosong kepada player serangan pasukan lawan untuk membiarkan pemain pasukan lawan melakukan percubaan tepat ke arah gawang mereka. Itu yang mereka perlu perbaiki. Untuk bahagian tengah pula, mereka perlu lebih berani untuk melakukan pressing. Mereka perlu lebih solid, perlu lebih lagi compact lah untuk memastikan yang mereka tak memberi ruang yang banyak untuk bahagian tengah dan juga bahagian winger pasukan KL untuk dominate dan melakukan serangan. Dan benda yang boleh saya puji untuk pasukan Langkawi adalah ketika mereka berani juga untuk melakukan serangan, yang mana ada beberapa gerakan yang mereka lakukan berjaya untuk sampai dekat penalty box pasukan KL. Tetapi sayanglah sebab Giancarlo adalah pertahanan. Giancarlo kadang-kadang dari segi fizikal pun Giancarlo dah menang. Memang dia senang sahaja untuk patahkan serangan pasukan Langkawi tu. Dan kadang-kadang dia marking, kadang-kadang dia block sahaja, dah berjaya untuk rampas balik bola. Jadi secara overallnya memang satu jurang yang agak ketara lah, gap yang agak ketara antara pasukan Liga M3 dengan Liga Super. Tetapi agak menarik untuk menontonnya lah, sebab dengan gol yang banyak, dengan gol yang lawa, itu tidak menjadikan game ni bosan sangat. Itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.